Tak Ada? ada. Yang lelaki tak ada rasanya. Oh, jari Yang setia pun teruk perempuan juga tak kan tahu apa. kata? Ah, ah. Jari setia pun teruk juga kan? Awak duduk Mm-mm. mana Fakrul? Ijuk Saya kan? hidup. Batu? Batu 8. Oh, batu 8 tak. Batu 7 ada tak? Batu 7 yang saya tahu dekat Bocah Cafe yang dekat Ijuk, SK Ijuk tu pun teruk juga kan? Ah, dah. Ya, Tapi Itu dah tapi tinggi tapi, sangat dah tu. tapi itu side sana sebab dia dekat dengan sungai. Betul ke? Ke dekat dengan Betul. parit Sungai, Uh, sungai. sungai, dekat dengan sungai. Sebab yang opposite way jalan SK Ijuk tu tak banjir. Hmm. Dia dekat dengan SK Ijuk tu yang banjir. Setahu saya nampak macam teruk jugalah. Alright, so kita mulakan Fakrul dengan baca doa dulu macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan Fakrul. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وما Kau dengar tak suara saya? Fakrul, saya tak dengar suara Fakrul tadi. Korang dengar suara Fakrul tak? Korang dengar tak? Awak dengar tak suara saya sekarang? Tak? Oh, okey, okey, okey. Okay. Alright, alright. Okay, tak apa, tak apa. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. So, kita teruskan. So, tajuk ni sebenarnya adalah tajuk yang lain dia tak bagus. Tajuk ni adalah sebenarnya tajuk yang seronok tapi dia macam fizik sikit tau. Dia macam banyak mekanisme. So tajuk ni bila kita cerita pasal mekanisme ni adalah something yang awak kena ingat proses. So dia bukan main hafal je. So basically untuk tajuk ni you have to understand, then bila dah faham baru korang boleh hafal. So tajuk yang ni dia tricky sikit tau. Kalau korang main hafal tapi tak tahu hujung pangkal dia, korang akan rasa jam sikit otak. So hari ni, Alhamdulillah hari ni saya diberi kesempatan, disebabkan saya broken, diberi kesempatan saya study dulu. Okay, make sure saya boleh sampai deliver maklumat ni lebih baik sikit kan. So tahun lepas pun saya invite budak Teta 5, saya rasa bersalah kan sebab budak Teta 5 tahun lepas saya rasa sebenarnya saya tak buat tajuk ni secara Google Meet kot. Saya bagi video. So for those yang boleh join, hopefully adalah ilmu baru yang korang dapat hari ni. So hari ni kita akan bincangkan 14.3 mekanisme pergerakan dalam gerak alih. So kita nak cerita pergerakan pada lengan kat tangan tau. Kemudian dekat kaki. Oh, kaki ni yang saya rasa macam pening sikit tapi kita cuba tau. Kemudian haiwan ni kita ada 4. Tarikan, burung, cacing dan juga katak. So kita teruskan. Saya cuba nak habiskan dalam masa 1 jam. Compress the whole thing. Okay. Now mula-mula sekali. Tadi saya dah baca betul-betul. Okay. Mula-mula sekali bila kita cerita pasal pergerakan, lengan dibengkokkan. Ini pergerakan kat tangan. Pergerakan kat tangan ni ada 2 tau. Satu adalah pergerakan tangan tu dibengkokkan. Bengkok. Right? Kedua, tangan diluruskan. Kemudian, saya perasan tau. Kalaulah dalam apa-apa pergerakan, awak cuba fokus dekat bahagian otot yang mengecut. So dalam pergerakan ni, biasanya dia ada otot yang antagonis tau. Kita kata antagonis ni adalah otot berlawanan. So, kalau ada satu otot tu dia mengendur, satu otot tu dia mengecut. Tapi dalam pergerakan yang saya perasan untuk semua pergerakan, awak fokus dekat otot yang mengecut.
Sebab otot yang mengecut tu dia akan buat movement, pergerakan. So, kita cerita satu-satu tau. Yang ni saya buat step by step. So, mula-mula awak tengok ini dekat tangan tau. Dekat tangan atas ni bicep. Bawah ni sebagai tricep. So, awak tengok yang kecut tau. So, dalam kes ni yang kecut adalah bicep. So, first bicep tu mengecut. Okay. Bila bicep tu mengecut, kedua tendon akan pindahkan daya tarikan ke lengan. Kita nak bayangkan ini adalah tendon. Tendon ni hari tu kita belajar, tendon ni sebenarnya dia adalah tendon ni adalah tisu penghubung tau. Penghubung. So dalam kes ni tendon dia hubungkan apa dengan apa? Ini adalah tendon. Tendon hubungkan apa Otot dengan tulang. Yes. So tendon ni dia hubungkan tendon, otot dengan tulang, TOT. Tendon hubungkan otot dengan tulang. So, bicep tu kecut tau. Awak bayangkan bila bicep tu kecut, bicep tu dia berhubung dengan tendon. So, bila bicep kecut, dia akan tarik tendon. Bila tendon tu tertarik, tendon tu dia akan pindahkan daya ke lengan. So, bila kita tarik sini kan, tarik pak. So, tendon tu dia akan tarik lengan. Ataupun saya nak cakap dekat sini, tendon ni sebenarnya ditarik tulang ni. Tulang radius. Nampak kat sini? Tendon tu ditarik tulang radius. Okay. So awak nampak kat situ, tendon akan memindahkan daya tarikan ke lengan. Ketiga, lengan tu akan dibengkokkan dan ulna akan ditarik ke atas. Ataupun kalau you guys tak nak tulis ulna, awak kata tulang akan ditarik ke atas. So far sampai sini okey tak? Saya ulang lagi sekali tau. Bicep kecut. First keyword tau, saya ajar lagi sekali tau. Keyword pertama, ayat pertama, bicep mengecut. Kedua, tendon akan pindahkan daya tarik. Dia tarik lengan. Okay, itu kedua. Tendon. Keyword untuk ayat nombor 2 adalah tendon. Tendon buat apa? Tendon dia akan pindahkan daya tarikan. Dia pindahkan daya tarikan dari mana? Daripada otot pergi ke lengan. Okay. Bila dia dah pindahkan daya tarikan tu, dia akan buat apa? Kesan dia apa? Kesan ketiga, lengan akan dibengkokkan. Macam mana lengan boleh dibengkokkan? Sebab ada tulang ditarik ke atas. So dalam kes ni tulang apa? Tulang ulna akan ditarik ke atas. Yang ni korang kalau belajar tajuk ni korang kena try sendiri. Okay, bicep. Tapi cadangan saya awak tengok otot yang mengecut je. Sebab kalau bicep mengecut, tricep mengendur. Tapi kalau dalam Excel, awak kena tulis bicep mengecut dan tricep mengendur. Kena tulis dua-dua, tak boleh tulis satu. Kalau awak tulis satu, takut awak kena potong markah. Okay? So far okay? Saya nak balik. Okay. Alright, so saya teruskan tau. So sekarang korang semua ada tangan kan? So korang try lah sendiri tau. Tadi kita dah cerita pasal bicep mengecut kan? Sekarang, lagi sekali. Tadi saya kata, kita tengok dekat otot yang mengecut ke otot yang mengendur? Kita fokus kat otot yang mengecut ke mengendur? Mengecut. Mengecut. Kenapa mengecut, Faiz? Logiknya daripada gambar ni, kenapa kita fokus dekat yang mengecut? Dia yang mengalihkan pergerakan. Yeah, dia yang mengadakan pergerakan. Dia yang akan paksa. Bila awak perasan kat sini, bila otot tricep ni mengecut, otot tricep mengecut ni, awak perasan ni dia perkataan sini adalah mengecut. Sekejap ya. Mengecut, dia akan paksa tendon tu pindahkan daya tarikan. Bila tendon tu pindahkan daya tarikan ke tulang, kesan dia akan menyebabkan lengan tu lurus. So macam mana boleh lurus? Sebab ulna ditarik ke bawah. Now, disebabkan hari tu saya baru pergi mesyuarat tau. Mesyuarat pasal format SPM. Saya beritahu awak, kalau soalan yang begini, sama juga mekanisme tarik nafas yang trial hari tu soalan tu keluar. Soalan macam ni sebenarnya adalah aras tinggi yang kita panggil dia sebagai analisa. Kenapa kita panggil dia aras tinggi? Sebab dia ada situasi. Ini kita panggil dia situasi. Daripada situasi tu awak kena bandingkan. So, kalaulah buat ayat, siapa hari tu buat esay, ya Allah. Saya rasa saya tak pernah sejam tu tanda esay. Maybe sebab 2 tahun tak pernah tanda lagi esay. So, saya tanda. So, saya bagi tahu awak.
Kalau you guys buat esay, soalan yang bandingkan, banding tu maksudnya bagi persamaan dan perbezaan. Okay, kalau dia kata bagi persamaan dan perbezaan, awak boleh buat dalam bentuk kotak begini. Tetapi ayat mesti panjang. Awak tak boleh tulis kata otot bicep kecut, otot bicep mengendur. Awak kena tulis ayat tu panjang. Dan satu lagi, bila awak buat perbandingan, awak buat dia sebaris begini. Maksudnya, kalau pertama ni, ayat yang pertama ni, awak cerita pasal bicep, sebelah sini pun cerita pasal bicep. Kalau perbandingan kedua, you guys cerita pasal tendon. Nombor 2 pun awak cerita pasal tendon. Ada daya yang dipindahkan. Nombor 3, kalau awak cerita pasal kesan pergerakan, dua-dua awak cerita pasal kesan pergerakan. So, kalaulah awak buat esay biologi untuk soalan bandingkan, dan sebenarnya soalan bandingkan ni biasanya adalah aras tinggi. Okay, dan dia akan keluar soalan bandingkan. Okay, aras tinggi awak boleh buat dia dalam bentuk kotak. Tak kisahlah soalan tu keluar dalam bentuk struktur ataupun dia keluar dalam bentuk esay. You guys boleh buat dalam bentuk kotak tapi ayat yang panjang begini. Are you okay? Sebab saya tengah fresh kan meeting hari tu. So saya terus bagi kat awak. Okay Right, so saya teruskan. So far sampai sini okay tak? Okey. Yeah, right. Yang tak okey tak apa, nanti korang boleh tengok balik recording ni tau. Okay, yang tak masuk pun tak apa. Saya faham keadaan awak dan saya minta maaf. Bukan saya tak ada empathy dekat korang tau dekat zaman bencana begini. Tapi saya ada tanggungjawab yang saya perlu settlekan. So I have to. I'm so sorry for that. Okay. Tapi yang tak masuk tak apa, korang boleh tengok recording. So ini adalah daripada buku teks, benda yang sama. Tapi saya suka yang ini. Sebab ini adalah lebih mudah untuk saya, ni buku teks lama dan saya tambah sikit. Yang ni adalah benda yang saya sangat takut. Now, hari tu saya kata kalau untuk biologi basically untuk biologi korang kena tengok buku teks tau. Tetapi sebenarnya untuk biologi ada soalan yang kalau ada dalam, tak semestinya soalan tu bergantung pada buku teks. Kalau dia tak ada dalam buku teks tetapi dalam DSKP tu maksudnya silibus yang saya perlu habiskan, dia ada soalan dalam DSKP tetapi tak ada dalam buku teks, soalan itu boleh dikeluarkan. Dan saya perasan buku teks tingkatan 5 atau KBSM yang lama sebenarnya info dia lebih banyak. Dan awak punya buku teks tingkatan 4 KSSM yang baru banyak dikeluarkan sedikit sebab dia nak encourage you guys buat research sendiri. So this one, ini adalah antara saya kata dia merentas kurikulum. Okay, so soalan begini boleh ditanya sebab dia ada dalam DSKP tetapi tak ada dalam buku teks. Itu yang tricky sikit tu untuk biologi. So, untuk bio, dia tak ada dalam buku teks awak tapi awak tengok kat sini. Kenapa sel otot ni ada banyak mitokondria? Sebab sel otot ni dia perlu menjana tenaga against. Kalau lah awak nampak kat sini perkataan dia mitokondria menjana, dia tak boleh cakap menghasilkan tenaga. Sebab tu saya kata dalam pengecutan otot ni menggunakan banyak tenaga. So therefore kalau dekat otot, apakah organel yang paling banyak? Organel yang paling banyak adalah mitokondria. Dan juga otot ni sebenarnya dalam bentuk microfilament. Tahu tak microfilament tu apa? Awak tahu tak? Penyapu lidi. Dia punya bentuk otot ni, otot kita, rangka otot ni macam penyapu lidi. Dia macam seberkas tu banyak. Dia panjang macam tu. Sebab tu kita panggil dia adalah sebagai microfilament. Dan otot ni sebenarnya adalah sejenis protein. Sebab tu kalau orang bodybuilder kan, korang perasan kan, dia orang akan makan makanan yang high protein. Kenapa? Sebab dia nak bina otot. Kenapa? Otot itu adalah diperbuat daripada protein. So yang ini korang ingat tak? Fulcrum ni kat tengah ni, ini adalah tuas keberapa ni? Saya dah lupa ni, serius saya lupa ni. Kalau fulcrum kat tengah ni tuas keberapa? Kedua Satu kot. Satu First, satu Kalau second? Kedua? Oi, saya tak ingat. Ini dia cerita pasal tuas tau. Saya tak ingat. Serius saya lupa. Dulu saya hafal betul. Third, okay, effort. Saya tahu. Kalau nombor 3 effort. Nombor 2. Nombor 3. Tak ingat. Tak ingat. Oh, FB. Satu. Saya ingat Cikgu Hidayah pernah ajar saya FB Hidayah. Maksudnya kalau yang hukum tuas yang pertama, fulcrum kat tengah. Kalau tuas kedua, daya kat tengah. Kalau beban dekat tengah adalah kedua. Kalau daya yang dekat tengah
Kita panggil dia hukum tuas ketiga. Ingat tak hukum tuas? Hukum tuas yang ni saya ingat Cikgu Dayah dia bagi tahu saya. Nama dia adalah FB Dayah. So maksudnya kalau hukum tuas yang pertama fulcrum kat tengah. Tiba-tiba ajar fizik ni fulcrum kat tengah. Kalau beban yang kat tengah itu adalah second. Kalau daya yang kat tengah itu adalah third. Ni tak payah. Okay, tapi yang ni you guys kena baca je lah. Okay, this one. Oh, yang ni. Yang ni saya nervous ni sikit. Kalau korang tak faham, korang tanya sampai faham tau. Okay, now. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tajuk ni sebenarnya bukan awak. Saya rasa dia macam, kita macam faham tau. Tapi bila nak explain dekat orang tu tak sampai. Macam you guys rasa macam kalau baca okay, dia macam faham. Tapi bila kawan awak tanya and then awak terangkan kan, awak rasa macam sangkut. Itulah macam saya rasa sekarang tau. So saya cuba slow-slow sekali berdasarkan gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Now again, saya dah baca dan saya ambil satu tips. Again, awak tengok otot yang mengecut sahaja. So first, mula-mula kita tengok dekat sini dan kita ambil berkat belah kanan. So kita tengah cerita kaki belah kanan je. Jangan cerita kaki kiri tau, kita cerita kanan je. So dalam kes ni, ini otot betis kanan kecut. Okay, so ingat ni, mula first yang buat kerja otot betis. Okay, so otot betis kanan tu kecut. Okay, now otot betis kanan kecut, masa ni tumit terangkat. So you guys nampak kat sini, otot betis tu kecut, tumit terangkat. Kita cerita pasal otot je tau. Mula otot betis. Kemudian otot betis femoris pula. Yang ni mula-mula kat bawah ni tau. Sekejap saya tukar warna pen. Ni lah, yang bawah ni. Sekarang tadi yang nombor 1 ni, otot betis ni dah buat kerja. Ni dah settle. Sekarang kita tengok otot atas otot betis yang kita panggil dia sebagai otot bicep femoris. Okey, mula otot betis kecut. Kedua, otot bicep femoris pula kecut. Bila otot bicep femoris ni kecut, dia buat apa? Dia akan tarik femur. Ni femur. This is femur. Okay. Ni femur. Okay. Ini adalah femur. Kemudian, yang ketiga. Otot bicep femoris kecut. Okay, dia tarik femur, kaki bengkok. So, dalam kes yang ini, tadi ni tumit terangkat. Nombor 2 ni, kaki bengkok. Ketiga, otot yang kedua buat kerja pula. Tadi dah, ini dah buat kerja kan? Sekarang, otot yang depan ni pula. Nama otot depan ni adalah otot quadricep femoris. Sama juga, kita tengok otot yang mengecut. So, otot ni kecut. Apa kesan otot tu kecut? Dia akan menyebabkan lurus, betis tu akan jadi lurus. Kita punya betis, ini bahagian betis. Betis akan jadi lurus. Ketiga, okay, lepas otot bicep femoris, okay, seterusnya adalah otot tibialis. Otot tibialis ni kat bawah tau. Kalau otot betis tadi, otot betis tu adalah dekat atas ni tau. Atas ni otot betis. Yang bawah ni otot tibialis. Otot tibialis ni buat apa? Otot tibialis ni kalau you guys nampak kat sini, dia akan kecut. So, apa kesannya? Kaki sentuh tanah. So, kesimpulannya, saya conteng daripada tadi, kita ambil berkat belah kanan, kita tengah cerita pergerakan kaki belah kanan. Saya ulang lagi sekali, ini adalah nota saya yang saya rasa mudah sikit awak nak ingat. Pertama, otot betis buat kerja. Okay, pertama otot betis tu akan kecut. Bila kesan otot betis tu kecut, awak nampak kat sini tumit akan diangkat. Tumit terangkat. Lepas otot betis tu buat kerja, otot dekat atas pula otot betis. Which is otot atas betis tu namanya otot bicep femoris. Okay, awak tengok tak? Nampak tak? Kita tengok yang kecut je. Mula otot betis. Lepas tu otot bicep femoris. Otot bicep femoris ni kecut. Dia buat apa? Sendi lutut tu bengkok. Bengkok. Sendi lutut bengkok. Kaki akan naik. Alamak, Barbie doll anak saya tak ada pula dekat sini. Kalau tak saya boleh tunjuk ke orang.
Sekejap, nampak tak seksinya lah patung. Sekejap ya. Ini pakai tutu panjang sangat kan. Okay. So basically you guys nampak tak? So awak bayangkan ini adalah otot betis. Mula otot betis buat kerja. Bila otot betis ni belakang tau, otot betis buat kerja. Kemudian otot yang atas tu namanya bicep femoris. Okay, so sekarang tadi saya tengah cerita otot bicep femoris. So bila otot bicep femoris ni, dia mengecut, dia buat apa? Kaki bengkok. Alamak, kaki bengkok. You guys nampak tak dia bengkok? Korang buat sendirilah pakai kaki sendiri Dia bengkok. So bila bengkok, kaki tu naik ke atas. Ketiga, bila dah otot bicep ni, bicep femoris ni pula, otot yang depan ni pula, depan peha ni. Otot depan peha ni kita panggil dia adalah sebagai otot quadricep femoris. So bila otot quadricep femoris ni kecut, kesan dia terbalik pula. Kesan dia akan buat kaki lurus. Okay, so kaki akan jadi lurus. Kemudian otot last sekali adalah otot tibialis. Otot tibialis ni letaknya kat mana? Otot tibialis ni letaknya kat bawah. Kat mana tibialis saya? Ni yang bawah. So otot tibialis ni dia akan kecut, dia akan buat apa? Kaki tu jejak kat tanah. Okay. So bila kaki tu jejak ke tanah, so maksudnya kaki kiri pula buat kerja. So kaki kiri ni buat kerja, dia akan ulang balik. Tu, kalau kaki kiri buat kerja, okay, kita tengok step korang type kat situ. Mula otot mana yang buat kerja untuk pergerakan? Kita ada 4 jenis otot. So otot mana yang buat pergerakan dulu? Kalau kita mulakan kaki kiri, otot mana? Saya kata kat bawah kaki. Apa nama dia? Mula otot yang akan kecut dulu otot apa? First otot kecut otot apa? Oh yes, very good Mas Zijing. Otot betis. Lepas otot betis, atas otot betis, otot bicep femoris. Thank you. Otot bicep femoris. Lepas otot bicep femoris, depan otot bicep. Apa nama dia? Ya Allah, apa nama dia? Yes, otot quadricep femoris. Very good. Okay, otot quadricep femoris. Otot quadricep femoris. Very good. And finally, otot apa? Otot tibialis. Thank you. Saya rasa kan kenapa saya ajak budak Tingkatan 5 sebab kadang-kadang saya rasa bersalah kat dia orang sebab dia orang adalah pioneer. Maksud saya dia orang ni macam anak sulung saya dan everything anak sulung ni satu untuk saya biasanya special kat saya adalah sebab dengan diorang, dengan awak punya senior ni saya belajar banyak salah. So biasa dia bagi saya explore, bagi saya banyak buat salah. And then bila saya ajar the second one, macam batch Form 4 sekarang, saya ajar lebih baik disebabkan ada batch yang pertama. Sebab tu batch yang pertama ni saya susah nak marah sebab basically it's not their fault tau kalau dia orang teruk. It's my fault also sebab saya baru nak belajar. Tapi disebabkan dia orang, saya ajar kali ni adalah lebih baik daripada saya ajar tahun lepas. Alright. So kat sini saya dah nampak sikit lah rentak dia. So you guys boleh nampak tak? So apa-apa pergerakan kita tengok otot tu yang mengecut. Dan satu lagi dalam kes pergerakan kaki ni masalahnya otot yang mengecut tu ada 4. Pertama mula-mula kat betis. Lepas kat betis, atas betis tu. Peha belakang ni. Bicep femoris ni sebenarnya dekat peha belakang tau. Peha bahagian belakang. Okay, kalau otot quadricep femoris ni pula dia bahagian peha tapi bahagian depan. Peha tapi dekat bahagian depan. Depan peha lah. Depan. Kalau tibialis ni pula dia dekat tibia tau. So ni kat sini. Kat kaki. So this one you guys just ingat macam ni. So do you have any question? Form 5 dia tak boleh nak tanya sebab dia tak ada nota. Dia tak ada buku teks. So saya boleh faham kalau dia orang tak boleh nak tanya. Yang lain Form 4 okey tak? Okay Zici, thank you so much lah, you so sweet. Okay, thank you so much. Okay, right. So kita teruskan dengan ikan tau. Oh, ikan ni pun saya berpeluh sikit tau. Tapi dan satu lagi saya dah cantikkan nota saya sikit. Right. Sebab saya tahu tajuk ni sebenarnya kalau saya boleh terang dengan bagus, bila you guys baca, korang punya kefahaman adalah akan jadi lebih bagus. So untuk pergerakan, ciri pergerakan untuk ikan ni sebenarnya dia ada 5 tau. Saya delete slide tau.
So saya buat dalam peta minda yang cantik ni. Kalau you guys fast kan nota cantik fast, buat cantik fast. Nanti share kat saya Siapa yang rajin pakai iPad tu, pakai tablet yang boleh buat cantik-cantik tu, you guys buat cantik-cantik and then share pada kita orang. So saya boleh share kat kawan-kawan awak. Sekejap bateri saya dah nak habis. Doakan saya selalu ready macam ni. Sebab bila saya ready sebenarnya saya ajar adalah lebih cepat sebenarnya. Bismillah. Right. Now, pertama, macam mana ikan tu boleh bergerak macam sekarang kan, macam banjir. Ingat tak, kalau saya suka masa banjir ni, bukan jauhkan banjir. Masa banjir ni saya suka tengok TikTok tau. Sebab saya rasa tiba-tiba TikTok tu macam bagi berita lebih latest, banyak video-video yang saya tak dapat tengok dekat Facebook ke, lepas tu TV ke, semua macam tu kan. So awak tengok kat situ macam bila banjir kan banyak ikan di atas jalan, orang pergi menjala pun atas jalan kan. So macam ni ikan tu boleh bergerak dengan baik dalam air. Okay, adalah disebabkan pertama dia ada pundi renang tau. Ini ciri-ciri pada ikan. So pertama dia ada pundi renang. So pundi renang ini dia boleh kawal kandungan air tau. Right, dia boleh kawal kandungan air. So maksudnya dia control, dia macam nak cakap macam mana ya pundi renang? Pundi renang tu dia boleh kontrol air lah. Maksudnya nak bagi dia terapung, dia tenggelam adalah disebabkan oleh pundi renang. Sekejap Pundi renang ni dalam buku teks lama tau. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi renang. Actually ada some of the buku tu dia orang buang sikit tau. Suruh korang research sendiri. Pundi renang, yes. Pundi renang adalah untuk mengekalkan keapungan, mengawal kandungan air dan mengekalkan keapungan. Mengekalkan keapungan. Okay, kemudian bentuk ikan tu actually kalau you guys perasan ship punya bentuk ship tu kapal macam sampan, bentuk dia macam ikan tau. Depan tu dia macam tajam, lepas tu tengah dia macam gemuk sikit kan. Itu adalah bentuk tu kita panggil dia sebagai larus. Kenapa bentuk macam tu adalah dia dapat mengurangkan rintangan. Kedua, sisik ikan ni kalau you guys perasan sisik ikan ni tersusun kat belakang. Dia overlap antara satu sama lain, dia tersusun kat belakang. Okay, itu juga untuk mengurangkan rintangan. Dan satu lagi, ikan ni kalau awak nak tangkap pakai tangan kan susah. Contoh macam ikan keli kot saya rasa, dia berlendir. So kesimpulannya, untuk mengurangkan rintangan dalam air, ikan ada 3 ciri. Pertama, bentuknya adalah larus. Kedua, sisiknya tersusun ke belakang. Ketiga, dia adalah lendir. So yang 3-3 ni adalah facts, dia punya fakta. Explanationnya adalah mengurangkan rintangan. So dia kata apakah ciri-ciri yang ada pada ikan dapat mengurangkan rintangan? Iaitu larus, sisik dia tersusun ke belakang dan juga dia ada lendir. So itu adalah ciri-ciri dia. Mengurangkan rintangan itu adalah explanation dia. Kemudian ikan ni ada satu turus vertebra dia adalah sangat special. Turus vertebra dia adalah sangat fleksibel. Yang ni pun saya rasa saya lupa nak ajar awak tahun lepas. Dia macam, you guys kot pandai kot yang buat tangan macam ni kan. Dia punya turus vertebra dia boleh bengkok. Ada orang lagi fleksibel tangan daripada saya tak fleksibel. Okay, so dia boleh ke kanan ke kiri. So kita kata turus vertebra dia adalah sangat fleksibel. Dan satu lagi, apa-apa pergerakan, semua haiwan pergerakan dia mesti ada autoantagonis tau. So dalam kes ni, autoantagonis tu nama dia untuk ikan. Untuk ikan, autoantagonis tu kita panggil dia sebagai myotom. Okay. Now, myotom tu sebenarnya adalah, kalau korang ikan apa? Ada satu jenis ikan tu, ikan tongkol Tongkol. Ikan tongkol. Pandainya awak jenis ikan, hebatnya. Pergi pasar ke Faiz? Faiz? Okay, so ini adalah otot myotom. So otot myotom ni, dia spesialnya dia adalah bongkah otot yang bentuk W. So ini adalah sebenarnya bentuk dia adalah W. Macam dia, nampak dia W. So otot myotom ni ada dekat mana? Dia ada dekat ikan. So otot myotom ni fungsi dia sama, dia adalah antagonis. So kesimpulannya apa-apa pergerakan, persamaannya antara dekat tangan, dekat kaki, dekat ikan, dekat belalang, dekat burung, dekat cacing, dia ada autoantagonis. Kalau autoantagonis dekat ikan, kita panggil dia adalah sebagai myotom. Okay, kenapa myotom? Sebab bentuk dia dalam bentuk W. So kita nak tengok apakah bestnya myotom. So, now bestnya myotom ni, macam ni tau. Tengok kecut je tau. Awak tengok bahagian kecut je.
Apabila otot myotom kanan ini kecut, yang kiri kendor. Awak tengok kanan je. Kalau otot kanan ni yang mengecut, so maksudnya badan dia kibas ke kanan. Dia bergerak ke kanan. So senang kata kalaulah awak tengok badan dia kibas ke kanan, move towards to the right, meaning otot kanan dia, otot myotom kanan dia tengah mengecut. Tapi kalau dia bergerak ke kiri, otot myotom kiri dia yang mengecut. So boleh faham tak? Awak tengok pergerakan ikan. Kalau dia bergerak ke arah kanan, otot myotom kanan dia mengecut. Kalau dia bergerak ke arah kiri, maksudnya otot myotom kiri dia mengecut. Sebab tu saya kata dalam tajuk ni, fokus pada yang mengecut je. Sebab yang mengecut tu dia akan buat kerja. So far sampai sini okey tak? Pening tak? Saya laju ni, saya tahu saya laju. Dan kenapa saya laju? Sebab saya tak dapat tengok muka korang. Kalau dekat kelas, saya boleh tengok muka korang ni faham ke tak faham. So basically sekarang saya assume korang semua faham. Boleh saya teruskan? Terus Okay. Now, kita tengok yang ketiga adalah sirip. Sirip ni, saya suka sirip dia. Satu, sirip ikan ni sebenarnya macam ni tau. Ikan ni sebenarnya ada banyak sirip. Kalau korang tahu, kalau korang tak tahu, dia bukan ada kat ekor je tau. So kalau dekat ekor tu sebenarnya dia menyediakan tujahan. Maksudnya kalau ekor ni nak macam dia macam brake tau. Bukan macam brake, dia nak ke kanan ke kiri tu ekor. Ekor tu macam driver Macam mana kita buat macam steering. Nak mengemudi tu adalah kerja ekor. So dia menyediakan tujuan dan juga mengawal haluan. Itu adalah sirip ekor. Kalau dia letak dekat bahagian atas, ni bio tau, bio. Kalau di bahagian atas we call as dorsal. Bahagian atas dorsal. Kalau bahagian bawah ni bio tau, bio punya pasal keadaan tu. Bawah ni we call as ventral. Senang kata macam ni. Kalaulah sirip dorsal ni hilang, okay, ikan tu tak boleh swim cantik. Ikan tu macam tergolek-golek. So senang kata, kalaulah sirip dorsal dia tu cacat, ikan tu tak boleh berenang elok. Dia boleh jadi tergolek-golek atau terpesong-pesong. Terpesong. Okay, itu adalah untuk dorsal. Kalaulah sirip ventral ni pula koyak, yang bawah ni koyak, dia akan menyebabkan ikan tu bukan cantik begini tau. Ikan tu akan macam ni. Macam bot, naik turun. So disebabkan ada sirip ventral ni, dia boleh mencegah pesongan dan juga golekan. Bukan macam ni, tergolek-golek. Alright. Now, kalaulah yang ini pectoral. Pectoral ni kalau saya nak bayangkan dia adalah bahu ikan. Korang pernah tengok cerita Finding Nemo tak? Finding Nemo tu saya kecil ke korang tak lahir lagi? Ada kartun Disney namanya Finding Nemo. Kalau you guys perasan dalam cerita kartun Finding Nemo tu dia lahir, dia punya pectoral dia sikit macam cacat tau. Sebab tu bapak dia overprotective sikit dekat Nemo tu tau. So apa kesannya bila bahagian sirip kat bahu dia, pectoral tu adalah cacat sedikit. So kalaulah dia laju, dia susah nak brake. So dekat bahagian bahu tu, dia mencegah ikan tu daripada aksiden. Maksudnya dia dapat benda, dia boleh brake. So sirip pectoral tu boleh untuk brake dan juga sebagai kemudi. Okay. So this one kita panggil dia adalah pectoral. So senang kata, kalau sirip pectoral dekat bahagian bahu, kenapa saya kata pectoral ni bahu? Ini macam bahagian muka dia. Sini adalah bahu. So pectoral ni kita kata bila dia rosak, dia boleh menyebabkan ikan tu boleh aksiden. Macam itulah. Okay. So ini sudah, ikan ni sudah, ini dah. So untuk ikan kesimpulannya korang baca yang inilah. Korang buat peta, minda sikit. Potong yang ini. Kalau you guys tak ada, you guys buku teks korang kena tambah. Nanti saya bagi di SKP balik. Yang ni adalah saya dapat daripada cikgu daripada SVP. Dia kata kalau nak bagi budak A+, sebenarnya kita tak boleh suruh dia daripada buku teks saja. Sebenarnya buku teks saja tak cukup untuk bagi A+. So basically kita kena bagi dia lebih daripada tu. So basically dia kena ada dalam di SKP tu apa yang perlu dianalisis. So yang itu tu saya kena selalu alert dekat awak. So basically untuk A+, you guys kena bagi lebih daripada buku teks tu. Okay. Right, tapi tak apa. Paling penting habiskan dulu buku teks. Kalau dah habis buku teks and then baru kita bagi lebih. Macam tu je lah. Okay, so kita teruskan. Ikan dah settle. Pergerakan burung. Bismillahirrahmanirrahim.
Burung ni pun ada dalam buku teks yang tak ada sikit tau. Okay, 6. Dalam sini awak tengokkan sini ciri pergerakan burung tau. Dalam ciri pergerakan burung, dia ada 3 struktur yang penting sebenarnya. Tapi dalam buku teks awak dia bagi sikit je. Dia bagi cara dia bergerak saja. Nah, ciri yang dia boleh bergerak, kalau you guys tengok kat sini adalah pertama adalah bentuk tau. Pertama, you guys tengok kat situ adalah bentuk. Bentuk dia adalah aerofoil. Bentuk aerofoil ni saya nak bayangkan bentuk dia macam kapal terbang. Okay, bentuk aerofoil is like this. Ni orang fizik lagi terror lah daripada saya. So ini kita panggil dia sebagai bentuk aerofoil. So dia akan mewujudkan daya angkatan. So senang kata pergerakan udara ke atas ni tinggi, tekanan adalah rendah. Dekat bawah ni pula bahagian bawah, pergerakan udara rendah, tekanan adalah tinggi. Therefore dia akan mewujudkan daya angkatan. So ini semua macam mana boleh didapati daya angkatan dengan burung tu ada bentuk sebagai aerofoil. So dalam buku teks ada tak? Tak, saya tak buat buku teks lah. Tak ingat lah. Aerofoil ada tak? Tapi bentuk ciri untuk pergerakan pertama adalah aerofoil. Kedua tak ada dalam buku teks tapi benda ni is very important. Adalah, korang pernah makan burung puyuh tak? Pernah tak makan burung puyuh goreng? Something burung puyuh. Pernah tak makan burung puyuh? Hong Kong you mesti tak pernah makan. Pernah kot. Macam mana korang, okay Hafiz, kalau pernah makan macam mana awak boleh, okay macam mana dia punya ni? Macam mana dia punya tulang dia, Faiz? Tulang dia besar ke kecil? Kecil kot. Kecil kot. Ya, tulang dia adalah sangat kecil tau. Sebenarnya tulang untuk burung ni sebenarnya tulang dia adalah kecil tau. Tapi walaupun tulang dia kecil, tulang dia adalah berongga. Paling berongga. Compare tulang manusia, tulang kita adalah tulang berongga. Tetapi untuk burung tulang dia lagi berongga. Tetapi benda dia berongga, dia kuat. Kenapa dia perlukan berongga? Dia nak ringan. Kenapa ringan tu penting untuk burung? Kenapa ringan tu penting untuk burung? Supaya lebih senang terbang. Yeah. Supaya, Faiz, awak kat tepi jalan ke? Tak. Itu? Tengah bercuti ke? Tak. Kenapa bunyi kipas ke? Okay. Alright. Tak apa. Tak, saya ingat awak tengah dekat luar cari line kan. Macam syahdunya nak belajar bio pergi kat tepi jalan dengan motor lalu kan. So syahdu lah kalau jadi macam tu kan. Nah, yang kedua. Okay, tadi kita dah cerita ni adalah pergerakan burung. So ciri pergerakan burung sebenarnya ada 3 tau. Bentuk dia aerofoil. Kenapa? Fakta sebab untuk menjana daya angkatan. Kedua, tulang dia berongga. Kenapa berongga? Sebab dia perlukan ringan. Badan dia perlu ringan. So, bila dia ringan, so dia senang nak terbang. Ketiga, otot antagonis. Otot antagonis ni yang saya nak cerita otot antagonis. Otot antagonis dia ada 2 tau. Satu, otot pectoralis. Ingat tak kalau saya kata pasal bahu saja namanya pectoral. Tapi kalau yang ini kita panggil dia sebagai pectoralis. Saya buat OP tau. Nak pendekkan sikit. So, untuk burung dia ada 2 otot antagonis dia. Kalau yang besar, ni nampak tak saya sini lebih besar bawah. Yang ini adalah besar dan bawah. Sekejap, ni besar. Dan letaknya adalah di bawah. Ini adalah otot pectoralis major. Kalau yang atas kecil, kita panggil dia sebagai minor. So tengok ingat satu je. Kalau saya jadi awak, saya ingat satu je. Ingat yang kecut. Apabila otot pectoralis major kecut, sayap akan bergerak ke bawah. Okay, macam mana kita nak bagi sayap tu pula? Kalaulah saya kata pula soalan saya. Saya nak bagi sayap tu bergerak ke atas. Apa yang terjadi pada otot antagonis ni? Macam mana? Sayap ke atas. Siapa yang kecut? Kalau sayap tu kita nak bergerakkan dia ke atas, ni ke bawah. Kalau ke bawah tu meja kecut. Kalau kita nak dia ke atas, Otot pectoralis minor kecut. yes. So bila dia bergerak ke atas adalah otot pectoralis minor kecut. Tapi awak dalam exam tak boleh tulis macam ni je tau. Kena tulis panjang.
Kalau autopectoralis kecut, awak kena tunjuk awak sebab dia couple. Bila couple, you guys tak boleh sebut dia seorang. Korang kena sebut dengan partner dia. So bila autopectoralis minor tu kecut, autopectoralis major Mengendur. kendur. So sayap akan bergerak ke atas. So tajuk ni sebenarnya seronok, tapi you guys lepas kelas korang kena baca balik tau. Kalau korang bosan baca, korang buat nota macam ni. Mana either way, sebab saya rasa setiap orang teknik belajar tu adalah berlainan. Ada orang just tinggal tulis macam ni, jenis photographic memory dia boleh tangkap. Ada orang dia struggle sikit, dia kena tulis dan cakap baru dapat. So everybody ada dia orang punya cara sendiri. Okay, so you guys kena cari teknik belajar yang betul. Sebab basically kalau teknik belajar korang tak betul, saya takut nanti korang susah nak score. Bila korang susah nak score, nanti korang frust. Kenapa? Sebab belajar lama-lama mak awak, ayah awak tengok awak belajar dekat atas meja tu 2-3 jam tapi dapat result tak berapa cantik. So which is saya takut awak frust pada diri sendiri. Okay, so far sampai sini okay tak? Burung okay tak? Burung okay Saya nak masuk cacing. Afwan mana Afwan? Selalu Afwan ada menyampuk. Mana Afwan? Afwan duduk bibi. Duduk bibi? So tak ada line ke apa? Tak tahu. Tak tahu. Apa? Oh, dia kena pindah ke? Maybe. Okay. Mana best friend dia tak jawab pun? Ahmad Fazli, mana Afwan? Tak tahu, alahai. Tiba-tiba lost contact pula awak. Okay, now. Ciri-ciri cacing. Korang boleh tengok cacing sendiri tau. Geli saya. Cacing dengan lintah lebih kurang sama tau. Okay, now. Pertama, ciri-ciri untuk cacing, dia ada bulu-bulu halus tau. Kat bawah ni macam anchor tau. Kita kata dia macam hook. Sebab tu kadang-kadang korang perasan cacing tu boleh bergerak atas. What do we call? Dinding. Tapi dia tak jatuh. Kenapa? Sebab dia ada bulu-bulu halus. Dia macam hook. Dia yang mencengkam. So therefore dia tak jatuh. Okay. So yang macam hook tu kita panggil bulu-bulu halus tu kita panggil dia sebagai kita. Okay. So ini adalah kita. Okay. Kemudian dia ada rangka hidrostatik yang diisi dengan bendalih. Okay. So rongga yang berisi dengan bendalih kita panggil dia sebagai xylem. Okay. Kemudian kita sama juga dalam pergerakan dia mesti ada autoantagonis. So dalam kes ni autoantagonis ni ada dua. Satu adalah otot lingkar yang bulat. Satu lagi adalah otot membujur. Membujur panjang. Tengah sampai masak. Okey, ya Allah, memanjang. Okey, right. Apalah yang dia masak tu. So basically yang lingkar ni yang bulat macam ni tau. Ni lingkar. Okey. Kalau yang bujur macam ni, macam muka bujur sirih. So bayangkan bujur sirih tu panjang. So itu adalah bujur sirih. So ini adalah membujur. So membujur yang panjang. Lingkar macam circle. Okay. Now, so kita mulakan. Mula-mula cara dia bergerak. Ni saya dah study balik. Kita start daripada belakang tau. Macam ni tau. Dalam cacing, kalau bahagian depan nama anterior ni bio tau. Depan anterior, bawah posterior. Tadi macam kita belajar ikan pula, kalau bahagian atas, pandangan atas dorsal, bawah adalah ventral. So ingat, dalam cacing, kita tengok dulu bontot dia dulu, posterior. So saya sekarang tengah cerita bahagian posterior. So posterior adalah bahagian yang belakang. So, pada bahagian belakang, bismillahirrahmanirrahim. Now, saya rasa saya ajar lebih baik daripada tahun lepas. Okay, bahagian posterior, you guys tengok kat sini again. Otot membujur kecut. Saya ingat otot bujur je. Otot bujur tu kecut. Bahagian cacing tu akan memendek. Dia bayangkan macam Doraemon. Pendek dan tebal. Gemuk dan pendek. So dia pendek dan tebal. So bahagian pendek dan tebal tu, dia ada kita tau. So kita bahagian posterior ni, dia akan cengkam tanah. Tetapi kita ni terbalik tau. Saya fokus dekat kita bahagian posterior je tau. Bahagian belakang. Masa kalau kita bahagian posterior tu tengah mencengkam, kalau kita bahagian posterior tu tengah mencengkam, sebenarnya kita dekat anterior, dia loose. Bahasa loose. Sekejap. Kita mana kalau
kita dekat anterior dilepaskan. Tapi saya tengah cerita pasal posterior tau. So saya fokus kita dekat bahagian posterior je. Kalau dalam buku teks awak dia cerita kita dua-dua bahagian. So awak just ingat dia terbalik je. Saya ingat fokus pada yang hook je. So saya ulang lagi sekali. Bila pendek dan tebal, segmen badan cacing tu pendek dan tebal, masa tu otot bujur kecut. Otot likas kendur. Pada masa sama, kita dekat bahagian yang tebal tu tadi, dekat posterior tu dia cengkam tanah. Okay, atau cengkam dinding mana-mana dia cengkam. Tapi pada masa sama kita dekat bahagian depan dia, anterior dia loose, dia lepaskan. Okay, bila kita dah cerita pasal anterior, sekarang posterior pula. So, posterior. Tadi cerita posterior, sekarang anterior. So anterior pula, bila tadi otot bujur kecut, sekarang kalau bahagian ni pula, otot lingkar ni pula yang kecut. Apa kesan otot lingkar tu kecut? Dia akan menyebabkan bahagian badan cacing dia akan jadi panjang dan juga nipis. Disebabkan kita cerita pasal anterior, masa tu kita bahagian anterior yang akan cengkam tanah. So far sampai sini okey tak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau you guys tak faham, you guys rasa saya laju sangat, nanti korang boleh tengok balik recording ni, okay? Untuk ETT 5 saya baru perasan korang ada NMAS. So siapa yang masuk terima kasih, yang tak masuk tak apa. Saya just open tu tadi. Saya ingat korang free. Kalau tak free tak apa, okay? You guys boleh tengok recording. Now, tengok dekat sini lagi sekali tau. Tadi saya kata mula-mula pergerakan cacing, kita fokus dekat anterior ke posterior. Pergerakan cacing ni kita, kita tengah cerita kalau pergerakan cacing, kita ada bahagian depan, bahagian belakang. Kita sekarang kalau dia nak bergerak, mana satu dulu kita fokus? Posterior. Yes, very good. Terima kasih Amira Fatia. Okay, and then Mazrin, thank you Faiz. So mula-mula kita tengok dulu bahagian belakang, posterior. So dalam bahagian posterior, bismillah. Dalam bahagian posterior ni, you guys perasan otot bujur. Ingat je, posterior otot bujur dia kecut. Bila otot bujur tu kecut, dia akan jadikan ini adalah pendek dan tebal. So posterior otot bujur kecut, dia jadi pendek dan tebal. Kemudian pada masa ni, kita ni dia akan hook. Dia akan hook dekat tanah, nampak tak? Pada masa ni, kita dekat bahagian posterior, dia akan mencengkam tanah. Tapi pada manakala anterior kat depan dilepaskan. Okay, so saya ingat yang tu. Ketiga, sekarang bila kita dah cerita pasal posterior, sekarang kita cerita pasal bahagian anterior pula. Bila masa yang anterior tu maksudnya bahagian depan, otot lingkar ni pula kecut. Bila otot lingkar ni kecut, badan dia akan jadi panjang dan juga kurus. So dia akan bergerak ke depan. So kita ni pula yang mencengkam, kita bahagian anterior ni pula yang mencengkam tanah. So basically dalam tajuk yang ini saya rasa you guys kena tengok gambar baru korang boleh faham. Dan korang kena tahu bila korang hafal, korang kena tahu kena hafal dari mana dulu. So untuk cacing ni awak ingat lagi sekali, kita hafal dulu dengan belah belakang, which is kita mulakan dengan posterior. Tadi macam kaki pula, kita mulakan dulu dengan kaki kanan. Dah, okay. So kalau awak hafal dan awak tahu step dia, sebenarnya lagi mudah korang nak hafal. So bio, saya minta maaf. Korang tak ada pilihan, korang kena menghafal. Walaupun menghafal ni kalau dalam level belajar adalah paling rendah sekali, tetapi disebabkan menghafal ni lah banyak ilmu-ilmu yang kita dapat sampai sekarang. So basically untuk saya, ada orang merendah-rendahkan teknik menghafal. Ala hafal kau terror sebab kau menghafal. Tapi sebenarnya menghafal tu actually adalah satu benda yang sangat power tau. Is a good thing. Maksud saya bukannya hafal membabi buta, bukan. Sebenarnya belajar bio ni adalah satu cara untuk korang polish your punya memory tau, menghafal. Untuk saya menghafal ni especially untuk orang Islam tau. Tapi sebenarnya Chinese pun sama je. Orang Islam menghafal ni adalah satu benda yang penting. Sebab kalau kita tak ada orang hafal, kita tak ada Al-Quran. Ya tak start, kalau korang belajar ustazah, saya suka sejarah sebenarnya. Sejarah tu, kalau sejarah Islam kan dia start dengan menghafal. Kemudian saya tak ingat zaman khalifah mana,
barulah Al-Quran itu ditulis dan dibukukan. Dan dia adalah start dengan menghafal. So basically bagi saya menghafal ni adalah satu benda yang is good for you. Okay, so bio nak tak nak kita memang menghafal. Dia lain sikit daripada mathematics. Kalau maths you guys kena ada aplikasi. Okay, so basically untuk bio menghafal tu antara adalah the strength. Tapi bukan 100% menghafal. Tetapi dalam bio korang tak boleh lari daripada bahagian tu menghafal. Dan satu cara lagi untuk saya, macam mana you guys nak menghafal dengan baik, korang kena suka dulu apa yang korang hafal. Dan korang kena faham. Basically kalau korang menghafal tanpa ada rasa minat, tanpa ada rasa excited, sebenarnya dia lebih lambat nak lekat. So anything untuk bio untuk saya, korang kena tanamkan minat dulu. Lillahi ta'ala, niat dulu kenapa. Okay, so insyaAllah korang boleh okay. Right, so kena minat dulu. Tak. Macam mana? Ada kan satu kataan, tak suka, tak sayang, tak cinta. Apa? Tak sayang, tak cinta, tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Yes, thank you Pak Razi. Thank you so much. Share that one. Okay, so basically korang kena ingat itu. So ingat, tadi cacing kena cerita posterior dulu. Sekarang kita cerita belalang. Belalang sama macam katak. Korang ingat tak dulu katak, kaki dia mana yang besar? Kaki depan ke kaki belakang? Antara katak mana satu kaki dia punya sangat muscular? Kaki depan ke kaki belakang? Belakang. Yes, betul. Wih, Farhad Adib tak belajar katak, tak bedah katak pun boleh tahu. Hebat. So kenapa kaki katak belakang tu mesti lebih besar, lebih kuat berbanding depan? Lebih jauh jarak melompat. Sebab digunakan Dia nak untuk lompat. melompat. Sebenarnya yang bahagian depan tu kalau korang perasan dia macam untuk landing je tau. Kalau untuk katak, dia nak lompat pakai kaki belakang tau. Dia nak landing, dia macam mana? Nak landing tahan Tahan tu park tu, itu pakai kaki depan. So untuk melompat biasanya katak melompat memang pakai kaki belakang. Okay, dia landing. Dan satu lagi sebab dia nak bagi daya tujahan untuk dia lebih melompat lebih jauh lah. Okay, now, so dekat sini biasanya kalau sama juga macam katak tau, kaki belakang katak pun dia adalah panjang dan berotot. So sama juga dengan belalang, kaki katak, kaki dia panjang berotot. So senang kata, kenapa dia mesti panjang dan berotot adalah untuk dia boleh melompat lebih jauh untuk mewujudkan daya tolakan badan. Okay, kemudian sama juga dia ada otot flexor dengan extensor. Okay, apakah itu flexor extensor? Kalau lah awak tengok nota, extensor tu macam extend. Otot yang lebih panjang, we call as extensor. Flexor pendek sikit. So ingat yang lebih panjang namanya adalah extensor. So dalam pergerakan belalang, dia ada otot antagonis. So dalam kes ni, otot antagonis ni adalah flexor dan extensor. Yang lebih panjang, kita kendali dia sebagai extensor. Awak ingat extension. Ingat extension biasanya panjang, extend. Okay. Kemudian dia ada 3 pasang kaki. Okay. Yang ni tak ada dalam buku awak tapi you guys kena tahu tau. Belalang, kalaulah korang nanti tangkap belalang, you guys perasan belalang tak boleh jalan ke depan begini. Dia tak boleh jalan lurus macam korang. Belalang, dia jalan sengit tau sebenarnya. Macam ni, sebenarnya dia tak boleh jalan lurus tau. Belalang, korang tangkap belalang pas ni, dia tak boleh jalan lurus, dia akan jalan sengit begini. Okay, so kenapa dia boleh jalan sengit begini adalah disebabkan awak tengok kalaulah kaki ni, yang ini, dia sokong, dia tak bergerak tau. Dia hook je. Kaki X ni, yang X ni, yang X ni melakukan pergerakan. So ini yang bergerak. Ini yang bergerak ke depan, ini yang bergerak, ini yang bergerak. Tetapi yang tak ada X tu, itu dia sokong. Sebab tu dia bergerak adalah begitu. 3 kaki dia hook berselang-seli, 3 kaki dia bergerak. Sebab tu dia tak akan jalan lurus. Ini just for your knowledge je lah. Kemudian ni tadi saya dah bagi tahu, kalau otot yang lebih panjang, ni namanya extensor. Kalau otot tu pendek sikit, ini namanya adalah sebagai flexor. Ni flexor. Extensor, awak ingat extension. So normally dia adalah lebih panjang. Okay, so kemudian pergerakan dia, wow. Okay. Ni buku teks, okay. Yang ni saya dah baca untuk awak. Okay, now. Dalam pergerakan, awak ingat otot kaki belakang je. Okay, pertama, dia mula dengan otot flexor tu kecut.
Okay, bila otot flexor tu kecut, kaki tu dalam bentuk Z. So bila dia dalam bentuk Z, like this kan, jangan mana ya. Dia dalam bentuk Z. Okay, dia dekat dengan badan. Okay, so bila dia dekat dengan badan, okay, bila Z dia dekat dengan badan. Kemudian lepas otot flexor tu kecut, mula dengan flexor, F dulu. Kemudian barulah otot extensor tu kecut. Bila dia kecut, dia akan lurus. Kaki tu lurus. Bila kaki tu lurus, dia akan hasilkan lentingan. Lentingan tu is jerk. Pak macam tu. Mula dia bengkok, lepas tu dia lurus. Macam korang nak berlari, macam kegarisan, sedia, mula. Ingat tak lagi korang lari? Kan ada masa kegarisan Betul ke? Betul tak? Kegarisan ke? Betul tak? Kegarisan dulu ke? Kegarisan kan dia bengkok. Lepas tu sedia, kaki korang kan okay. Kan kalau sedia kan kaki korang dah lurus. Kegarisan macam bengkok. So bayangkan yang nombor 1 tu macam korang nak berlari ke garisan. Yang nombor 2 ni sedia. Bila sedia, kaki korang belakang tu dah lurus tau. Lepas tu ketiga korang dah gerak. So basically sama juga. So bayangkan memula dia dalam bentuk Z. Lepas tu dia kaki tu akan lurus. Bila lurus dia akan hasilkan daya lentingan. Lentingan tu dia akan tolak badan tu ke depan. So dia akan menolak badan tu ke depan. Lentingan in English we call as jerk. Jerk if I'm not mistaken. J-E-K. Bukan orang tak guna. Dia jerk. Dia ke depan. Lentingan. Okay. Right. So itu sahaja untuk belalang. Okay. Saya nak habiskan laju sikit. So kesimpulannya tadi, dalam apa-apa pergerakan, apakah otot yang paling penting sekali dalam pergerakan? Antara tangan, kaki dan juga untuk haiwan tu, apakah otot yang paling penting sekali? Apakah nama otot yang paling penting sekali? Ya. Otot myotom, okey, otot myotom, otot pectoralis major dengan minor, otot lingkar, otot flexor dengan otot extensor ni, semua ini kita kenali dia ada satu ciri persamaan dia. Apakah nama otot-otot ni? Otot antagonis. Yes, antagonis. Otot antagonis ni satu persamaan antara diorang ni semua. Ini adalah otot antagonis. Ya, antagonis yang ada berpasangan. Disebabkan dia berpasangan, jangan cerita pasal yang kecut sahaja. Awak kena cerita pasal yang kendur. So dia berpasangan, maksudnya kalau satu otot tu kecut, satu tu adalah sebagai kendur. So persamaan antara semua pergerakan ni semua dia ada otot antagonis. Iaitu otot itu berpasangan. Cuma kalau untuk ikan, nama otot tu adalah myotom yang bentuknya seperti W. Kalau untuk burung, kita ada pectoralis major. Major ni yang paling besar, letaknya di bawah. Besar, letaknya di bawah. Kalau otot cacing, kita ada otot lingkar dengan otot membujur. So awak ingat, membujur yang panjang. Lingkar yang membulat macam ni. Kalau otot membujur yang panjang. Belalang, kita ada flexor dengan extensor. Mana satu otot yang panjang? Lebih panjang? Flexor ke extensor? Extensor. Yes, ini otot yang lebih panjang. So saya habiskan lagi. Saya nak habiskan bab ni. Bab tumbuhan ni. Kejap Dah habis ni. Dah habis masa dah ni. Kejap Dan. Sekejap. Tajuk dia besar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya dah ready lah. Sekejap Sabar dengan saya. Mana ni. Okey. Now, 14.4 kesihatan sistem otot rangka manusia. So perihal isu kesihatan. So isu kesihatan ni biasa keluar periksa. Dia selalu keluar soalan kebat. So basically korang kena buat research untuk bahagian ni. Kalau dalam buku teks awak selalu dibagi satu helai atau satu muka surat sahaja. Tetapi sebenarnya soalan tu boleh keluar besar daripada tu. So basically you guys kena buat research more dalam tajuk yang ini. Untuk you guys, saya dah ada bagi nota sikit tapi hopefully dia membantu. Now, dekat sini ini adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan isu rangka tau. Pertama, kita ada osteoporosis. Okey, porosis dia adalah bahasa Inggeris namanya porous. Porous itu adalah berongga. So anything yang you guys nampak dia seperti berongga, itu namanya
osteoporosis, tulang itu berongga, ataupun sebenarnya tulang itu adalah rapuh. Kenapa rapuh? Ketumpatan tulang adalah rendah. So apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan osteoporosis? Kurang bersenam, kurang kalsium dan juga fosforus, dan juga aras estrogen rendah. So aras estrogen ni rendah, dia biasanya kena pada perempuan yang menopause. You guys tahu tak perempuan menopause tu apa? Dah tak ada haid. Yes, very good. Dia tak ada haid. So basically, cara-cara untuk osteoporosis ni awak makan makanan yang banyak kalsium. So makan makanan yang banyak kalsium seperti susu, ikan bilis, sardin. Dan satu lagi, you have to exercise. Kenapa? Sebab dengan exercise sahaja kalsium tu dapat diserap oleh tulang. Ingat, kalsium ni bagus untuk tulang. Dia tak bagus untuk salur darah. Maksudnya kalau dalam salur darah, dia boleh sempitkan salur darah. Okay, so salah satu cara kalsium yang kita makan tu dapat diserap oleh tulang, kita kena buat apa? Exercise. Okay, so kita kena exercise. So ada beza sikit. 6. Osteomalacia dengan riket. 6. Osteomalacia dengan riket, persamaan osteomalacia dengan riket, dua-dua ni adalah tulang lembut. Dua-dua ni adalah disebabkan kurang kalsium, vitamin D dan fosforus. Nampak tak? Osteoporosis, osteomalacia, riket, semua adalah disebabkan oleh kurang kalsium, fosforus dengan vitamin D. Tetapi awak kena tengok struktur. Kalau struktur tulang itu berongga, osteoporosis. Kalau tulang itu lembut, dia adalah osteomalacia ataupun riket. Now, bila masa kita panggil osteomalacia, bila masa kita panggil dia riket? Riket hanya kita sebut pada kanak-kanak. Jika orang dewasa ada tulang lembut, kita tak panggil dia riket. Kita panggil dia sebagai osteomalacia. So, osteomalacia ni adalah tulang lembut pada dewasa dan biasanya dia berlaku kepada ibu yang mengandung. Right. Now, saya laju. Now, kita ada arthritis. Arthritis adalah kaitan antara yang penyakit yang ada dekat sendi tau. Kalaulah osteoarthritis, maksudnya rawan itu jadi haus. So maksudnya antara tulang dengan tulang, dia dah tak ada yang absorb friction, menyerap hentakan. So tulang dengan tulang tu bertemu, dia akan jadi ngilu. So itu adalah disebabkan tulang rawan haus. Tulang rawan haus, penyakit tulang rawan haus, kita panggil dia sebagai osteoarthritis. Kalaulah arthritis rheumatoid, ini dekat sendi dia bengkak. So senang kata arthritis saja dia ada kaitan penyakit dekat sendi tau. Okay. Kalau rawan dia haus, osteoarthritis. Kalau rawan tu bengkak radang disebabkan membran synovial, nama dia adalah arthritis rheumatoid. Kalau arthritis gout pula, dekat sendi dia ada asid urik. So kesimpulannya, arthritis adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sendi. Tetapi kalau sendi itu ada banyak asid urik, namanya adalah gout. Kalau dekat sendi itu dia punya membran synovial ada problem, nama dia adalah arthritis rheumatoid. Kalaulah dekat sendi itu rawan tu haus, nama dia adalah osteoarthritis. So persamaan apa-apa saja arthritis, penyakit dekat sendi. Now, last kali adalah sklerosis. Sklerosis ni adalah bentuk tulang yang tak berapa betul. Dan sklerosis ni biasa kena pada perempuan. Okay, saya tunjuk sklerosis tau. So, ini adalah tulang vertebra untuk orang normal. Yang ini adalah pesakit sklerosis. Pesakit sklerosis ni kalau awak nampak dia lari sikit. Bentuk tulang belakang dia abnormal sikit. So, kalau tak teruk, biasanya dia akan pakai gedel tau. Macam pakai gedel tu bahasa Melayu panggil apa? Bengkung kot. Nak bagi dia posture dia tegak. Nak make sure dia jangan jadi lebih teruk. Kalau dia lebih teruk, dia tak ada faktor, dia tak ada benda lain, dia kena buat pembedahan. Dan sklerosis ni biasanya adalah disebabkan oleh faktor genetik ataupun pertumbuhan tulang belakang. Ada orang memang selalu, kalau awak perasan, normally kalau orang tu kata, kau boleh tak berdiri betul-betul? Dia cuba berdiri betul-betul a few second je. Lepas tu dia akan jadi bengkok sikit. So maybe itu dia ada masalah genetik, tulang dia tak berapa normal. Maksudnya dia abnormal. So therefore dia akan jadi bengkok sikit. Tetapi benda tu tak ada apa-apa kalau dia tak menyebabkan dia sakit tulang belakang. Doktor, tak semua sklerosis ni akan dibedah. Kalau sklerosis tu dia hanya, senang kata sklerosis tu cuma dia tak boleh jadi pegawai lah. Dia tak boleh masuk kawat lah. Dia tak boleh jadi model lah. Kalau dia kata sklerosis tu cuma tidak mengganggu, menyebabkan penyakit, sebiasanya doktor tak suruh bedah lah. Tapi kalau dia mengganggu penyakit tu, biasanya doktor akan bedah untuk luruskan balik. So, sklerosis ni disebabkan oleh dua. Satu adalah faktor genetik dan juga pertumbuhan tulang. Apakah itu sklerosis?
adalah tulang belakang abnormal. So bila abnormal, kita panggil dia sebagai sklerosis. Bentuknya seperti S ataupun C. Last sekali, ini dalam kutip awak. Ni you guys kena baca tau ni aplikasi. Ni pakai gedel atau korset menjadi lebih teruk. Ni kalau tiba-tiba dia jadi bahu dia sengit sebelah. Osteomalacia tadi kita dah cakap. Ini soalan trial SPM. Trial awak hari tu ada sikit pasal stem cell tu is it? Yang semua orang main goreng je tu. Okay, ini adalah dystrofi otot. Dystrofi otot ni adalah otot di problem. Ini dan biasanya kena dekat lelaki disebabkannya penyakit genetik. Kromosom X dia ada problem. So you guys yang ini korang boleh baca sendiri. Ini adalah for your knowledge tau. Ni kesian sikit ni. Dia melibatkan kejuruan genetik. Ini tingkatan 5. Tingkatan 5 kita jumpa balik ni. Ni tingkatan 5. Tingkatan 5 bab 13. Okay, ni sklerosis. Ini nampak. Okay, osteoporosis. Ni saya perlu ingat. Kalau lah dia kata berdasarkan gambar rajah, apakah yang awak boleh nampak pasal tulang? Awak tak boleh cakap. Jawapan yang betul kat sini, awak kata tulang ni berongga, diterima tau. Kalau awak kata tulang ni kurang padat, awak kata jawapan yang kurang padat, kurang tumpat atau padat, tak diterima. Kenapa kalau jawapannya kurang tumpat, kurang padat ni tak diterima? Soalannya, berdasarkan gambar rajah, apakah yang awak boleh katakan pasal osteoporosis? Jawapan yang betul berongga. Tetapi kalau korang jawab dia sebagai kurang tumpat dan padat, kenapa tak diterima? Sebab padat adalah something yang korang tak boleh nampak pada mata kasar. Padat ke tumpat ni adalah something yang korang cuma boleh dapat daripada pengiraan. So basically inilah bio. Bio sometimes dia macam jawapan awak kena betul dan tepat. So basically based from the diagram, jawapan yang betul dia kata porous atau berongga. Kalau you guys jawab dia sebagai dense, lebih padat, lebih tumpat, jawapan itu tidak diterima. Kenapa dense tu adalah tumpat? Tumpat is something cannot be seen with your eyes. Awak tak boleh nampak. Tumpat is something yang korang boleh dapat melalui formula. Yang ni saya ingat lagi lah sebab ada cikgu sini ajar saya. So this one last sekali. This one korang boleh baca. Ini pun boleh keluar soalan kebat. Amalkan cara-cara yang elok untuk menjaga kesihatan, postur badan yang betul, jalan kena tegak, pakai pakaian yang sesuai. Basically kalau korang nak pergi hiking, janganlah pakai baju macam nak pergi shopping mall pula. Kemudian kena bersenam. Senam untuk apa? Untuk memastikan segala kalsium tu dapat diserap oleh tulang. Ketiga adalah gizi seimbang. Keempat, gizi seimbang. Makan makanan yang banyak kalsium, fosforus dan juga vitamin D. Apakah contoh-contoh makanan yang banyak kalsium, fosforus dan vitamin D? Yogurt. Yogurt, very good. Awak suka makan yogurt. Good. Lagi? Selain daripada tu? Selain daripada tu? Kau makan yogurt je ke Faiz? Suka tapi jarang beli. Okey, saya tak pandai makan. Ikan bilis, sardin, ada sayur brokoli kot. Saya rasa pun banyak lah dia punya tu. Nanti saya tengok balik. Awak tengok balik brokoli. Ni korang. Cara-cara tengok handphone dengan betul. Okay, cara tengok handphone yang betul ini adalah cara yang betul tau. Ni cara yang salah. Ni pernah keluar soalan esei. Saya ingat soalan esei negeri mana tau. Ini antara amalan-amalan, kesan amalan berpakai, kenapa tak boleh pakai kasut tumit tinggi. Nampak tak zone activity? Dia bagi awak macam ni. Tapi awak kena cek jawapan sendiri. Kenapa dompet tu tak boleh letak kat, okay, soalan yang B ni. Kenapa tak boleh letak dekat dompet seluar? Kenapa tak digalakkan lelaki letak? Lagi sekali Afwan, duit terabur? Afwan, apa awak jawab? Menghalang salur darah. Menghalang salur darah. Dia satu lagi dia bagi beban tu tak stabil. Sebab dia bagi beban tu kat satu je tulang punggung. Ni saya tak ingat tapi nanti korang cari kat saya Menyanam beg berat, tak elok lah nanti awak bagi beban yang teruk. Kesian macam budak sekolah rendah bawa buku banyak-banyak. Postur menggunakan telefon pintar, smartphone. So cara yang betul macam mana ini. Kenapa tak boleh guna macam ni? Sebab dia akan menyebabkan sakit kepala, sakit bahu dengan sakit leher dan kesukaran untuk bernafas dan sakit tulang belakang takutnya. Sebab tu kalau orang main gamers dia ada kerusi dia. Betul tak? Kan? Kenapa? Sebab dia nak mengelakkan daripada sakit tulang belakang.
So Alhamdulillah, ini latihan ni saya skip nanti. Alhamdulillah kita dah habis bab 14. InsyaAllah minggu depan kita masuk bab akhir sekali, bab 15. Saya cuba sedaya upaya saya nak buat ulang kaji dulu sebelum buat kelas. So, biasanya kalau saya sempat buat ulang kaji ni, normally saya punya pengajaran adalah lebih cepat lah dan tidak membuang masa awak. So do you have any questions? Do you have any questions? Saya minta maaf kerana ambil masa awak lebih. Do you have any question? Saya off dulu recording. Tak ada. Okay. Amsyar boleh faham tak? Boleh. Boleh.